dari segi kesulitan, kita tidak menghadapi kesulitan. Calon kita ni calon yang terbaik. Bagi saya ni calon yang terbaik. Seorang anak muda yang cukup berwibawa dan dikenali beliau sebelum daripada kita umum pun orang duk tanya siapa dia jadi calon, sebelum mereka nak tunjukkan sikap, nak involve secara yang lebih hebat. Bila disebut ada orang kata 80% Ustaz Azam kot. Dia semangat. Semalam bila diumum tu, hari ni memang feedback kita cukup baik. Feedback kita cukup baik, maknanya orang menyambut baik kerana orang kenal Tok Wan kepada calon kita Ustaz Azam ni, iaitu orang yang pernah bertanding dalam DUN Sungai Limau pada tahun 1959 dulu. Dan dulu masa dia bertanding, Tok Wan dia ialah ketua pemuda Jerai, dan sekarang cucu dia bertanding, cucu dia juga adalah ketua pemuda kawasan Jerai. Jadi bila disebut ini cucu Pak Mit, cucu Pak Mit Bukit Besar, jadi orang tahu Pak Mit Bukit Besar ni seorang guru agama, seorang tokoh ulama. Cuma orang tak panggil dia Datuk Guru, orang panggil dia Pak Mit Bukit Besar. Tapi dia daripada keluarga ulama, iaitu Tuan Guru Haji Aziz Pendang yang memang terkenal sebagai Tuan Guru yang sangat alim dan wara. Begitu juga Tuan Guru Haji Abdul Razak, Tuan Guru Haji Dang yang selalu Tun Mahathir minta ubat dan sebagainya daripada Tuan Guru tersebut. Jadi ini maknanya orang mengenali calon ini kerana orang melihat latar belakang kekeluargaan yang ada kepada calon tersebut, salah silah warisan daripada keluarga ulama besar di sini. Jadi bagi saya bahawa calon ini pilihan yang dibuat muktamad yang dimuktamadkan oleh pimpinan PAS Pusat itu memang tepat bagi saya. Yang dimuktamadkan, walaupun kita angkat daripada kawasan, daripada negeri ni, kita campur semua 8 calon yang semuanya berwibawa, semuanya adalah anak tempatan. Tapi saya katakan bahawa bila kita memuktamadkan kepada Ustaz Azam ini, satu yang sangat tepat. Maknanya diterima oleh semua. Ya, diterima oleh semua. Dan memang kebolehan beliau untuk berucap dan sebagainya ini, dan latar belakang beliau yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia umpamanya kerana menjadi ketua pemeriksa mata pelajaran kepada STAM, Sijil Tinggi Agama, dan juga sebagai panel penggubal soalan untuk STAM. Jadi ini pengiktirafan. Jadi sebab itu saya nak menyuruh kepada, sekali lagi lah, kepada Datuk Mukhris, Menteri Besar Kedah, dan juga pengurusi perhubungan UMNO Negeri Kedah, dan juga pengurusi Barisan Nasional Negeri Kedah. Saya sekali lagi nak mengatakan bahawa untuk pilihan raya ini, Datuk Mukhris lah orang yang pertama seharusnya menyatakan sokongan untuk calon daripada PAS, itu Ustaz Azam. Kerana kita PAS mengambil keputusan meletakkan Ustaz Azam sebagai calon ini secara tidak langsung menterjemahkan hasrat transformasi yang dikendaki oleh Datuk Mukhris sewaktu beliau menyertai pemilihan dalam naib Presiden UMNO, untuk proses permajaan UMNO untuk membawa suara anak muda dalam kepimpinan parti. Tetapi nampaknya UMNO masih belum bersedia untuk menerima kehadiran beliau sebagai kepimpinan utama di peringkat atasan, dan ini menunjukkan bahawa hasrat beliau untuk transform kepimpinan itu tidak menjadi. Dan sekarang kami daripada PAS menterjemahkan hasrat beliau itu bukan dalam bentuk dalam konteks kepimpinan UMNO, tapi dalam konteks kepimpinan masyarakat setempat, kepimpinan politik, kepimpinan masyarakat setempat dalam pilihan raya kecil ini, dengan meletakkan Ustaz Azam, seorang yang lebih muda daripada dia, 37 tahun, lebih muda daripada Datuk Mukhris, yang saya fikir bahawa inilah dia masa untuk Datuk Mukhris memperlihatkan kejujuran dan keikhlasan dia bercakap soal transformasi kepimpinan daripada yang berusia kepada yang lebih muda. Jadi ini masa yang sangat terbaik untuk Datuk Mukhris memberikan sokongan, dan saya fikir tidak ada kerugian kepada Datuk Mukhris untuk memberikan sokongan kepada Ustaz Azam, dan tidak ada kerugian untuk memenangkan calon PAS Ustaz Azam, orang muda ini, dalam pilihan raya kecil ini, kerana tidak menggugat kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Mukhris. Jadi
ini masa yang terbaik. Sebab kerajaan dia tak tergugat, kerajaan Malaysia pun tak tergugat. Tetapi kita berganding bahu membawa misi yang sama, iaitu transformasi kepimpinan. Iaitu transformasi kepimpinan, iaitu memulakan era baru untuk zaman anak-anak muda, generasi baru.